Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Dalam bab ini, anda akan mempelajari perancangan dan pengurusan kewangan. Ini merupakan bab terakhir bagi silibus tingkatan 4. Mari kita lihat. Standard pelajaran untuk kali ini adalah menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Kamu harus tahu, pengurusan kewangan ini merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, lepas tu melaksanakan pelan kewangan dan seterusnya mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Pertama, menetapkan matlamat kewangan. Menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Spesifik ya, nilai RM15,000 dalam tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Okey, spesifik. Dua jenis matlamat iaitu yang pertama, matlamat kewangan jangka pendek merupakan suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada tempoh setahun. Matlamat kewangan jangka pendek tidak melibatkan jumlah amaun yang besar, contohnya pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Yang kedua adalah matlamat kewangan jangka panjang yang merupakan suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Matlamat kewangan jangka panjang melibatkan jumlah amaun yang banyak. Contohnya, seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Okey? So, kita ada jangka pendek dan jangka panjang. Tempoh masa untuk mencapai sesuatu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini masih bergantung dengan apa yang seseorang itu rancangkan. Dalam merancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. Semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Keperluan sebelum kehendak. Okay? Contohnya, keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlu diutamakan. Okay? Keperluan ni pentinglah. Ya? Kehendak ini adalah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Okay, kehendak ni apa yang kita mahu, kalau kita tak dapat pun tak apa, kita masih boleh hidup. Kita masih, dia tak penting sangatlah dibandingkan dengan keperluan. Okay? Perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Matlamat kewangan smart ataupun financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Terdapat 5 kunci komponen utama dalam strategi ini. S, M, A, R, T. Sebab itu kita panggil SMART, di mana S adalah spesifik, khusus dan boleh diukur, measurable, attainable, boleh dicapai, realistic, bersifat realistik lah, time bound, ada tempoh masa. Okey? Kita lihat contoh yang pertama. Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusuf perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusuf memenuhi pendekatan SMART? Ingat semula ya. S-M-A-R-T. Okey. So, kita lihat. Adakah ia spesifik? Adakah ia khusus? Ya. Matlamat Encik Yusuf adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dia spesifik. Hari keluarga di Port Dickson. Ya.
Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti tetapi beliau menetapkan lokasi yang khusus. Okay, so dah tahu yang dia menepati huruf S. Next adalah M, measurable. Adakah ia boleh diukur? Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau memerlukan jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. Dia nyatakan dia nak 1,500 ya. Boleh diukur ya. So M dah. Next kita lihat. Kita dah tahu S dengan M. Attainable, adakah ia boleh dicapai? Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Tadi nyatakan So dah boleh dicapai, logiklah untuk dia. Seterusnya, adakah realistik? Matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan RM250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dalam tempoh 6 bulan cukuplah. So, realistik. Tempoh masa matlamat Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Dia dah bagi tahu tempoh masa dia 6 bulan. So, dah ke-5 SMART SMART ini dipenuhi. Okey? Oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Ya. Langkah seterusnya menilai kedudukan kewangan. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Liability ni macam tanggungan lah ataupun hutang lah ya, yang benda yang perlu dibayar. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Mewujudkan pelan kewangan. Pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Ya, sebelum nak wujudkan pelan kewangan, kena tahu sumber dan perbelanjaan. In dan out lah. Pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama iaitu gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Pendapatan pasif terdiri daripada sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Kiranya tak perlu buat apa pun, macam tak ada perlu kerja lah, bukan kerja utama lah. Tapi duit masuk, okey? Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Yang aktif ni dia kena buat kerja lah, baru dikira sebagai pendapatan aktif. Perbelanjaan terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Kadang-kadang kalau sekarang ni ada orang ambil kowe ke kuku ke, itu tetap dah bayaran dia kan kalau dia jenis yang bayaran ansuran lah. Okey. Perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya adalah seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Jangan lupa shopping online. Okay? So itu pun benda yang kita tak tetap. Bayaran perbelanjaan tidak tetap. Okay? Kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. Yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan yang terakhir, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Okey?
bermula dengan tujuan, last sekali strategi. Ya. Contoh matlamat kewangan seseorang individu, okey, bergantung kepada umur lah. Okey, contoh 25 tahun berkahwin, perlukan RM15,000. Bila berusia 30 tahun, nak ada kereta sendiri, kena save RM80,000. Bila umur 35 tahun, nak memiliki rumah sendiri, nak beli rumah bernilai RM150,000. 55 tahun nak melancong, so kena sediakan RM50,000. Bila berumur 60 tahun, nak bersara dengan ada duit RM1 juta. Okey, ini contoh target lah berdasarkan umur. Pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okay, contoh matlamat nak kahwin, tahun mula 2019, sasaran 2022. So, ada 3 tahun. Okay? So, jumlah diperlukan RM15,000. Okay, mungkin boleh buat pengiraan berapa yang perlu simpan untuk sebulan. Sama juga dengan kereta. Contoh tahun semasa 2023 sehingga 2027. Ada 4 tahun. Perlukan wang pendahuluan RM20,000. So, berapa setiap bulan dia kena simpan? So, kita dah boleh buat jangkaan. Okay? Kita lihat contoh kedua. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek dan jelaskan jawapan anda. B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Ya, aliran tunai ni kita nak tahu dia positif atau negatif lah. Yang B ni apa jadi kalau tak ada pendapatan pasif. Okay, penyelesaian dia kita kena tengok, kita kena kira lah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jumlah pendapatan aktif dan pasif RM4,000. Perbelanjaan dia yang tetap dan tidak tetap kita campurkanlah 1,350 dengan 650 jadi 2,000. Ya, ni tambah tolak dengan yang perbelanjaan tetap dan tak tetap. Total dah dapatlah baki RM2,000 dan ni aliran tunai positif. Aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika perlu. Yang paling penting menghadapi situasi kecemasan. Okay? B. Still sama, mestilah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Tapi kali ini tidak ada pendapatan pasif. So, dia punya pendapatan hanyalah RM3,000. Lepas tu meningkat sebanyak 60%. Daripada asalnya hanya RM2,000, meningkat sebanyak 60%. So, macam mana nak kira yang itu? Okay. Sebelum ni dia punya perbelanjaan adalah RM2,000, meningkat 60%. So, 60/100 kamu darab dengan RM2,000. Okay. So, ni kita boleh potong lah. Ni kita boleh potong juga. Okay. So, 6 darab 200, RM1,200. So, dia bertambah RM1,200. Maka, RM1,200 tambah RM2,000. Itu yang dijadinya perbelanjaan dia jadi RM3,200. Ya. Bila kita tolak, kita akan dapat negatif 200. Tapi tak tulis negatif 200. Kita tulis RM200 dalam kurungan aliran tunai negatif. Kita buat macam ni. Ya. Takkan tulis negatif RM200. Kita tulis 200 positif. Tapi kita tulislah aliran tunai negatif. Kalau dia positif, kita kena tulis aliran tunai positif. So, untuk B, dia jadi negatif. Aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Lihat contoh yang ketiga. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500 sebulan. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Okey, ini kira pendapatan pasif lah. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Okey, lagi sekali bila rumus kita melibatkan aliran tunai, kita jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. So, pendapatan di sini kita ada gaji dia sebagai guru swasta RM3,500, dia ajar tuition RM1,000, so dah RM4,500, tambah pendapatan pasif lagi RM850. Okey? So kita dapat macam ni. Tambah semua. Okey? Next, kita tolak dengan perbelanjaan tetap dan tidak tetap.
maka kita dapat RM3,550. Ini adalah aliran tunai positif. Aliran tunai positif sebanyak RM3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Ya? Langkah seterusnya, melaksanakan pelan kewangan. Pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Seseorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Okay, so dia kena check dia punya planning dengan yang the real one. Okay, adakah sesuai atau tidak. Okay, kalau dia overspend, dia kena tengoklah apa yang dia boleh jimatkan. Contohnya, perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama seperti ini. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Lihat dia rancang bil elektrik 150 tapi sebenarnya dia kena cas 200. Untuk makanan pun sebulan tu dia rancang RM600 tapi sebenarnya perbelanjaan dia RM850. Perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan sebanyak RM250. Semasa melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya ansuran rumah, pembayaran kad kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Utamakan perbelanjaan tetap dahulu. Okay? Pembayaran lewat ansuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. Contohnya, charge lewat bayar akan dikenakan. Sebab tu kita kena utamakan pembayaran tetap dahulu. Okay? Selain itu, semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai bulanan negatif ataupun defisit menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud aliran tunai bulanan negatif, anda harus mengambil tindakan yang cepat bagi mengubah corak perbelanjaan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ya, antara punca rakyat Malaysia ramai yang muflis ni adalah kerana gagal menjelaskan ansuran bayaran kenderaan, pinjaman perumahan dan hutang kad kredit. Ni paling bahaya ni. Rasa macam ada duit, swipe, sebenarnya hutang makin banyak, tak bayar makin bertambah. Okey, ni paling banyak puncanya ya. Kita lihat contoh keempat. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Kita lihat ni pelan kewangan dia. Gaji suami RM3,500, gaji Puan Aminah RM3,000. Okey, dah tolak semua potongan wajib. Pendapatan pasif tiada. Jumlah pendapatan bulanan RM6,500 lah, jumlahkan kedua-dua suami isteri. Okey, tolak simpanan tetap bulanan. 10% simpanan tetap bulanan lah daripada pendapatan bulanan. Kita tengok bawah ni ya. 10% daripada pendapatan harus disimpan sebagai simpanan sebelum berbelanja. Sebab tu RM650. Tolak simpanan dana kecemasan. Okey, ni dia ada 100. So, baki pendapatan RM5,750. Perbelanjaan tetap, yang ini pula perbelanjaan tetap bulanan dia lah, RM2,500. Perbelanjaan tidak tetap bulanan dia RM3,130. So, yang lebihan dia hanyalah RM120. Okey. So, lihat sini ya. Baki pendapatan kena tolak jumlah perbelanjaan tetap bulanan, tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Okay, tolak semua. So, tu yang dapat RM120 sahaja lebihan dia. Okay. So, kalau yang aliran tunai sebenar dia, bila dia, ini dia pelan kewangan. Okay. Bila pelan yang sebenar dia, okay, lihat ya. Lihat sini, bawah sekali. Okay. Aliran tunai dia positif,
RM220. Okey. Sebab dia dapat kurangkan perbelanjaan barang dapur daripada RM1,000 ke RM900 sudah jimat RM100. Itu je beza di antara semua. Itu menyebabkan ada lebihan RM220. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? B. Adakah Puan Aminah seseorang yang bijak mengurus kewangan? Berikan justifikasi anda. C. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okey, mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Sebab simpanan bulanan dia RM650. Darab 12 ada RM7,800. So mencukupilah. Beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluannya sebanyak RM7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. B. Beliau seorang yang bijak mengurus kewangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. C. Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan iaitu yang spesifik membeli kereta berharga RM50,000. Okey, spesifik ya. Measurable, membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Attainable, wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Realistik, simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja daripada pendapatan keseluruhan dia tadi ya. Time bound dalam tempoh 1 tahun ya. Dia nak mencapai nilai RM7,500 untuk wang pendahuluan. So, dia menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan itu. Okey? Langkah seterusnya, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kelebihan yang diperoleh melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Hal ini secara tidak langsung membantu mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Kita lihat contoh kelima ya. Dia masih berkaitan dengan contoh keempat tadi. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Kita lihat contoh 4 tadilah, masih sama lagi ya. So, penyelesaian dia, kenaikan gaji suami Puan Aminah daripada RM3,500, dia bertambah 10%. So, 10% darab RM3,500. So, kenaikan RM350. Gaji baru suami dia adalah RM3,850. Okey. Apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang. Memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Sebab tidak ada perubahan perbelanjaan lain, malahan dia ada peningkatan lagi. So, dia mungkin boleh capai matlamat dia nak beli kereta lebih cepat. Ya. Okey, kita dah habis. So, seharusnya kamu telah mengetahui maksud pengurusan kewangan, proses pengurusan kewangan, kepentingan menetapkan matlamat kewangan, membezakan matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. So, kamu patut dah tahulah semua benda ni ya. So, ingat dalam ni kita tahu kamu dah belajar SMART dan juga proses pengurusan kewangan tadi ya. So, cikgu harap video kali ini bermanfaat dan thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.